Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Hati. So, untuk video kali ni, Cikgu nak sambung lagi memerihal lokus bahagian yang kedua. Jom. Okey, pada video sebelum ni, lokus dalam dua dimensi kita dah tahu dia adalah satu set titik yang kedudukannya memenuhi syarat tertentu. So, kita dah tengok yang melibatkan titik. Okey, lokus yang pertama melibatkan bulatan. Okey, bila dari satu titik tetap, kita akan dapat bentuk bulatan. Kemudian kalau dari dua titik tetap, kita akan dapat pembahagi dua sama serenjang. So, untuk video kali ni kita nak sambung lagi dengan tiga jenis lokus ataupun tiga syarat lokus. Okey, so kita ada yang ketiga. Yang pertama lah, yang ketiga untuk semua sekali. Yang pertama untuk hari ni, okey, lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus. So, keyword dia kat sini adalah satu garis lurus. Bila satu garis lurus, kita akan dapat sepasang garis lurus selari. Okey, so sini adalah yang garis lurus tu lah. Okey, so lokus dia atas dan bawah. Okey, garis selari. So, kalau kita ada lokus bagi titik berjarak sama dari dua garis lurus. Tadi satu garis lurus. Yang ni kita ada dua garis lurus. Okey, kita akan dapat lokus dia satu garis lurus di tengah-tengah. Okey, dia macam longkang. Ayat lalu kat tengah-tengah tu kan. Okey, so tu lokus lah. Dia macam bentuk longkang lah ni. Okey. Okey, so tu yang keempat. Ataupun yang kedua untuk hari ni. Dan yang kelima, lokus syarat yang kelima. Yang ketiga untuk hari ni. Okey, lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis yang bersilang. Okey, ni dua garis yang bersilang. Okey, so kita akan dapat apa? Kita akan dapat pembahagi dua sama sudut. Okey, jom kita tengok dengan lebih detail lagi. Okey, so 8.2.1 yang ketiga, memerihalkan lokus bagi titik yang berjarak sama dari satu garis lurus. Okey, so lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus ialah garis lurus yang selari dengan garis tersebut. Okey, so dekat sini kita ada satu garis lurus. Okey, kita ada satu garis lurus dekat sini, MN. Kemudian, okey, apakah lokus bagi titik P yang sentiasa bergerak 2 unit? Sentiasa bergerak 2 unit dari garis MN. Macam mana kita nak bezakan dia mention titik ataupun garis? Macam mana kita nak bezakan? Kita tengoklah. Dia sama ada dia cakap titik dia sebut ataupun kalau dia tak sebut, kalau dia labelkan macam ni, MN. Maksudnya garis lah. Kalau titik, dia akan hanya sebut satu huruf sahaja. Contoh, okey, bergerak 2 unit dari titik M. Okey, kita tahu ada satu titik. Berjarak sama dari titik M dan N. Tu titik. Okey, bergerak 2 unit dari garis MN. Itu garis. Kalau garis dia akan sebut 2 huruf sekali. Okey, itu bezalah titik dengan garis. Kena tahu, takut tersalah pilih pula. Okey. So, bila kita ada garis MN dekat sini, so lokus dia kat mana? Ini titik yang bergerak yang sentiasa sama jarak dia, iaitu 2 unit dari garis MN. So, kita akan dapat lokus garis yang selari dengan MN. Yang warna pink ni lah lokus dia. Okey, so nama dekat sini, dia kata bagi titik P. So, lokus P. Boleh? Okey, kita tengok contoh 1. Raja di bawah menunjukkan satu garis AB yang dilukis pada grid segi 4 sama bersisi 1 unit. Okey, pada raja, lukiskan lokus bagi titik X yang sentiasa bergerak 3 unit dari garis AB. Okey, so keyword dia dekat sini 3 unit. 3 unit dia punya jarak dari garis AB. So, kita start from the word dari tu, from tu. Okay, so ni garis AB. So, kita ada garis AB dekat sini. Okay, so dia nak 3 unit. 3 unit sebelah kanan, 3 unit sebelah kiri sebab dia dalam keadaan menegak. Okay, so kalau dia dalam keadaan mengufuk, kita akan dapat atas dan bawah lah 3 unit. Boleh?
Okey, so ni locus X. Okey, senang sahaja. Sebenarnya tak susah pun tajuk ni. Okey, 8.2.1. Okey, yang keempat, memberi hal locus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang selari. So, beza dia yang tadi satu garis. Yang ini dua garis lurus yang selari. Okey, so locus dia ialah satu garis lurus yang selari dan melalui titik tengah bagi pasangan garis lurus tersebut. Okey, so ini garis lurus yang dia bagilah. So locus dia di mana? Okey, so ni MN dengan PQ. Locus dia adalah di tengah-tengah. Jarak dia mesti sama. Okey, maksudnya sama tu maksudnya apa? Locus ke MN, locus ke PQ. Barulah dia jadi locus untuk syarat ini. Okey? Okey, contoh. Okey, raja di sebelah. Okey, raja di bawah menunjukkan segi empat sama ABCD yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. Huraikan dan lukis locus X yang berjarak sama. So, keyword dekat sini dari garis AB dan DC. Di mana garis AB dan DC? Okey. AB dekat atas, DC dekat bawah. Jadi, dekat mana dia punya locus? Di tengah-tengah lah. Kita ada locus dia di sini. Boleh tak? Okey. Locus dia di tengah-tengah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jarak yang sentiasa sama dari garis AB dan juga DC. Okey. So, bila dah siap, jangan lupa labelkan jugalah. Okey. So, locus. Macam mana kita nak perihalkan dia? Okey. Locus bagi titik X yang berjarak sama dari garis AB dan DC ialah garis selari dengan AB dan DC serta berjarak 3 unit dari garis AB dan DC. Garis selari yang berjarak 3 unit dari garis AB dan DC. Okey, boleh? Tu locus X. Okey. 8.2.1 yang kelima, yang terakhir. Okey, syarat yang terakhir. Okey, memberi halkan locus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang. So, kita ada yang pertama tadi, satu garis. Yang kedua, kita ada garis lurus. Yang ketiga, garis tu, so kita ada 3 kan, melibatkan garis. Yang pertama, satu garis. Yang kedua, 2 garis yang selari. Dan yang ketiga, garis yang bersilang. Okey, so bila bersilang, kita dapat pembahagi 2 sama sudut bagi garis tersebut. Macam mana pembahagi 2 sama sudut ni? Okey. So, kita ada dekat sini contoh yang bersilang ni, pak C X dan juga pak C X dan juga pak C Y. So, salah titik dia satu set titik yang sama yang membahagi pak C X dan juga pak C Y ni. Okey, adalah contohnya sinilah kan. Okey, so bila kita ambil protractor, kita ukur sudut dia, kita akan dapat 45 darjah. Dia membahagi 2 sudut sama. Dia membahagi sama sudut. Okey, dia membahagi sama sudut. Okey, untuk ni macam A dan B ni lah. Okey, yang bawah C dan D ni sudut dia pun sama. Lepas kita tahulah kalau tengah-tengah ni, sini kan 90 darjah. So, tengah-tengah dia adalah 45 darjah. Okey, so bila dia bagi 2 garis yang bersilang, ni contoh. Okey, 2 garis yang bersilang. Okey, kita akan dapat pembahagi 2 sama sudut. Okey, dia macam pembahagi 2 sama serenjang. Tapi yang ni melibatkan sudut. Bagaimana kita membina locus bagi titik yang berjarak sama dari 2 garis lurus yang bersilang? Bina locus bagi titik X yang berjarak sama dari 2 garis lurus PQ dan PR yang bersilang di P. So, macam mana kita nak tengok? Okey, so dia kata bersilang. Bila bersilang, maksudnya kita akan dapat pembahagi 2 sama sudut. Okey, kadang-kadang dalam soalan dia tak bagi perkataan bersilang tu. Dia hanya cakap PQ dan PR. So, kita kena tengoklah gambar rajah. Dia bersilang ke dia selari. Tapi kalau kamu tengok huruf dia ulang tu macam PQ, PR. Bersilang lah tu. Tapi tak apa, kita tengok gambar rajah yang diberikan. Okey, macam mana kita nak bina? Okey, kita gunakan jangka lukis. Okey, kita bina lengkok dekat sini. Okey, nampak tak dia ada persilangan? Okey, kemudian kita ambil lagi jangka lukis. Okey, letakkan jarum dia pada persilangan yang pertama tadi. Okey, kita bina, kita tandakan.
Okey, kemudian kita letakkan jangka lukis kita pada persilangan yang kedua. Kita tandakan dia. Okey, kita nak buat. Kalau saya dalam cikgu dalam kelas, saya cakap nak buat pokoknya lah kat sini. Okey, kemudian kita ambil pembaris. Okey, kita hubungkan di antara P dan juga titik persilangan di sini. Okey, kita dapatlah. Yang warna biru ni, warna turquoise ke? Okey, ini adalah locus X. Ini adalah locus X. Kita labelkan dia. Okey, locus. Inilah locus X. Okey, locus X. Okey, so kalau kita ada dua garis lurus yang bersilang, okey, dia akan dapat pembahagi dua sama sudut. Tak kisahlah dia bentuk dia macam ni ke. Okey, so kita akan dapat sinilah. Contoh. Atau bentuk dia begini ke, kan? Macam tu. Okey, so kita akan dapat pembahagi dua sama sudut. Alright, boleh? Okey, rajah di bawah menunjukkan segi empat sama ABCD, huraikan dan lukis lokus bagi titik Y yang bergerak sama jarak dari garis AB dan AD. So ni adalah dia punya gambar rajah lah. Okey, so keyword dia dari garis AB dan AD. Nampak tadi ulang? Boleh agak dah ni persilangan. So kalau kita tengok gambar rajah, AB di atas, AD di tepi ni kan. So dia adalah persilangan. Bila persilangan kita akan dapat apa? Kita akan dapat pembagi dua sama sudut. Okey. So sebenarnya kalau dia bagi kotak-kotak macam ni, so sebenarnya kalau dia bagi kotak-kotak macam ni, kita boleh terus dapat dah ni. Dia punya pembagi dua sama sudut di tengah-tengah lah kan. So AC sebenarnya. Tapi tak apa, cikgu akan tunjukkan guna jangka lukis. Okay, so kita ada kita bina satu lengkok. Buka berapa sahaja pun tak apa. Janji lengkok tu dia kena pada garis yang terlibat AB dan juga AD. So kita letakkan jarum pada persilangan yang pertama, kemudian letakkan jarum pada persilangan kedua, tandakan dan akhir sekali kita garis. So garis ni memang confirm lah akan dapat dekat AC. Kalau kamu tak dapat tu maksudnya apa? Maksudnya ada something wrong somewhere lah. Okay, so kita gariskan. Alright, kita dapat locus. Locus apa kita namakan ni? Locus Y. Okay, so ni adalah locus Y. Locus. Okay, setiap kali lukis locus kita label. Okay, dah siap. Boleh? Okay, so locus bagi titik Y yang bergerak sama jarak dari garis AB dan AD ialah garis lurus yang membahagi dua sama sudut BAD. BAD ni sudut dia. BAD sudut asal kan? Okay, dia membahagi dua sama sudut BAD. Ayat dia kami ikut je ayat yang dalam buku teks tu. Ayat dia menceritakan dia punya syarat, lepas tu apa yang dia dapat tu kan, ikut yang tu. Alright? Ataupun ikutlah apa yang kamu faham selagi tak menyalahi konsep asal dia. Okay? Okay, so untuk ini kamu boleh jawab soalan 213. Hari tu soalan nombor 2 kita CDE belum jawab kan? So hari ni dah boleh jawab. Okay? So kemudian nombor 3. Okay, lukiskan. Dia suruh lukis locus bagi titik T. Okay, kemudian nombor 4 dan juga nombor 5. Kalau dia bagi macam ni, okay, nombor 4 dan nombor 5 ni memang kena pakai jangka lukis lah. Sebab kita tak ada kotak-kotak kan. So yang ni kita dapat macam mana? Kita dapat gitu. Okay, yang ini pula YC sama dengan YD. Bina locus bagi titik Y bagi situasi yang diberikan. YC sama dengan YD. Maksudnya dia ada satu titik. Dia ada satu titik yang bergerak. Sebenarnya titik Y ni lah. Dia bergerak dari C dan D. Jarak dia sentiasa sama. So titik tu contoh Y dekat sini, jarak Y ke C sama dengan jarak Y ke D. Dia sebenarnya dari dua titik lah ni, C dengan D. Kita dapat apa? Pembahagi dua sama serenjang.
Okey, sudut PQY, ini dia bagi dalam bentuk lain. Okey, PQY dan RQY adalah sama. Sebenarnya pembahagi dua sama sudut. Okey, so nombor 5 pun kamu boleh cuba jawab. Alright? Okey, itu saja untuk video kali ini. Kita dah belajar 5 syarat yang terlibat dalam memerihal locus. Okey, ada titik ada 2, 1 titik dari 2 titik. Kemudian kita ada garis ada 3. Okey, kita ada 1 garis, 2 garis selari dan 2 garis bersilang. So setiap satu tu dia dapat bentuk yang lain-lain lah. Okey, so kena hati-hati dengan ayat yang diberikan. Keyword dia adalah dari. Alright, so sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Hai, sebelum close video jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Cikgu Ati. Jangan lupa tekan lonceng untuk video-video yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.